Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk pembelajaran online kita hari ini, kita akan belajar cara menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan identiti asas. Okey, tajuk ni kita dah belajar masa kelas kita hari Selasa hari tu. Tapi cikgu tinggalkan homework untuk awak dan homework itulah yang akan kita bincangkan dalam video online kali ni. Kita buat sedikit recap apa yang kita dah belajar pada hari Selasa tu di kelas. Okey, kita telah pun mengenali identiti asas ini pada hari Isnin. Okey, ada 3 identiti asas iaitu sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1, secant kuasa 2A sama dengan 1 tambah tangent kuasa 2A, dan cosecant kuasa 2A sama dengan 1 tambah cotangent kuasa 2A. Jangan risau, semua rumus ni macam cikgu kata, awak tak perlu hafal kerana ianya diberi di dalam rumus SPM, rumus trigonometri nombor 3, 4 dan 5. Okey, yang awak perlu lakukan adalah awak perlu tahu cara nak guna ketiga-tiga identiti asas ini. Sebab apabila melibatkan identiti asas, soalan dia adalah dalam bentuk pembuktian. Dia bagi pada awak persamaan trigonometri, kemudian diminta awak buktikan persamaan berkenaan. Jadi awak boleh guna sama ada identiti asas ataupun rumus yang kita akan belajar selepas ini, iaitu rumus penambahan dan rumus sudut berganda. Okey, jadi untuk subtopik kali ni dia suruh selesaikan. Cikgu pun perasan, cikgu salah eja, menyelesaikan. Patutnya ada K di sini, menyelesaikan. Okey, tak apa. Mistake. Okey, jadi untuk tajuk kali ni kita kena menyelesaikan persamaan trigonometri. Maksudnya, bentuk soalan dia adalah terbahagi kepada 2 tau. Okey, mula-mula dia akan minta awak untuk buktikan persamaan. Okey, buktikan persamaan. Untuk ini, soalan yang berbentuk seperti ini, markahnya adalah 2 markah. Okey, kemudian selepas buktikan persamaan dengan menggunakan persamaan yang telah dibuktikan itu tadi, awak perlu menyelesaikan trigonometri. Penyelesaian trigonometri kita dah belajar ada 3 cara. Okey, sama ada melalui sukuan. Okey, sama ada melalui sukuan X, sukuan Y ataupun melalui lakaran graf. Okey, sini X, sini Y, melalui lakaran graf ataupun melalui lukisan graf. Bergantung pada soalan. Kalau soalan tu langsung tak sebut pasal graf, awak janganlah mengada-ngada buat graf pula. Okey. Selalunya soalan tu lebih general. Dan di bahagian ini, markahnya adalah 2 markah juga. So, total untuk satu soalan yang berkaitan dengan trigonometri adalah 4 markah. Okey, kita tengok contoh soalannya. Bentuk soalan yang keluar dalam SPM. Macam ni. Cikgu ambil contoh soalan dalam buku teks KBSM. Muka surat berapa nanti cikgu tulis dekat bahagian description bawah video ya. Okey, soalan ini adalah soalan penilaian kendiri 10, soalan 3. Okey, untuk student cikgu tinggalkan soalan ni sebagai dia punya homework. Jadi perbincangan ni bolehlah kita gunakan untuk awak tengok sama ada awak punya jawapan tu betul ataupun tidak. Jalan kerja awak tu betul ataupun tidak. Ni tadi cikgu. Okey. Cikgu liquid lupa tulis balik. Okey, soalan 3. Apa yang soalan ni nak? Soalan ni suruh awak buktikan. See? Words yang pertama dia adalah buktikan. Walaupun dia tak tulis dalam bentuk A, B menunjukkan 2 soalan, tapi bila kita baca daripada awal sampai akhir, kita akan sedar yang soalan ni terpecah kepada 2 bahagian. Okey, buktikan. Mula-mula dia suruh awak buktikan. Buktikan apa? Buktikan 1 per cosecant theta tambah cotangent theta. Okey, tambah 1 per cosecant theta tolak cotangent theta sama dengan 2 cosecant theta. Kalau kita tengok pada identiti asas, okey,
Cosecant dan cotangent ni dia saling berhubung. Dia ada satu persamaan yang melibatkan kedua-duanya sekali. So itu kita punya general idea. Tapi sebelum kita pakai identiti asas ni, terlebih dahulu kita kena mudahkan persamaan ini. Okey, ini adalah dalam bentuk pecahan. Dan kalau awak tengok dia punya penyebut tak sama. Yang ni tambah, yang ni tolak. Okey, bila penyebut tak sama, apa cikgu cakap dalam video yang sebelum ni, awak kena darabkan penyebut pengangka dengan penyebut yang bertentangan. Okey, jom kita buat. Kita salin dulu soalannya. Okey, kita tulis left hand side sebab soalan ini adalah di bahagian kiri persamaan. So left hand side 1 per cosecant theta tambah cotangent theta tambah 1 per cosecant theta tolak cotangent theta. Okey, yang belah kanan kita tulis dulu dengan menggunakan pencil. Sebab kalau siapa yang tengok video cikgu sebelum ni, cikgu ajar untuk buat pembuktian identiti asas, kita bergerak kiri dan kanan. Dia punya jalan shortcut. Tapi dalam kes kita sekarang, cosecant ini satu-satunya yang kita boleh buat adalah kita ubah dia kepada 1 per sin theta. Tetapi kalau kita tengok dekat sini, okey, cosecant dan cotangent, kedua-dua ni dah ada hubungan dalam identiti asas. So kita cuba jangan tukar dulu cosecant theta ini, kita leave it. Okay, leave it sekejap. Kita cuba buat yang belah kiri sahaja dulu. Okey, kalau ada keperluan baru kita buka yang belah kanan. Okey, macam cikgu cakap tadi, bila penyebut dia berbeza, maksudnya pengangka awak kena darabkan dengan penyebut yang bertentangan. Jadi satu yang atas ni sekarang awak darabkan dengan cosecant theta tolak cotangent theta. Okey, tambah 1, kita darabkan dengan penyebut yang bertentangan, cosecant theta tambah cotangent theta. Okey, lepas tu perkan dengan, okey, kedua-dua penyebut ini berlainan, jadi darabkan sesama sendiri. Cosecant theta tambah cotangent theta, cosecant theta tolak cotangent theta. Okey, siap. Jangan lupa sama dengan. Okey, kita selesaikan belah atas. Atas ni semuanya darab dengan 1 dan kedua-duanya adalah nilai positif. Ini positif 1. Bila darab dengan 1, tak ada apa yang akan berubah. Salin semula. Cosecant theta tolak cotangent theta. Untuk ini pula tambah, okey, masih lagi positif 1. Jadi apa yang didarabkan dengan positif 1, salin saja semula. Jadi apa yang berubah? Tambah cosecant theta tambah cotangent theta. Okey, perkan. Jadi di bawah ini agak sukar sikit aja sebab awak perlu kembangkan. Okey, awak perlu kembangkan untuk selesaikan cosecant theta tambah cotangent theta darab cosecant theta tolak cotangent theta. Jadi kembangkan dia. Cosecant yang ini darab cosecant ni. Lepas tu darabkan dia dengan yang sebelah pula. Okey, sama juga. Cotangent theta mula darab cosecant theta, kemudian darabkan dengan negatif cotangent theta. Okey, dah siap. Okey, kita buat cosecant theta darab cosecant theta. Awak akan dapat cosecant kuasa 2 theta. Okey, lepas tu cosecant theta darab pula dengan negatif cotangent theta. Awak akan dapat negatif sebab negatif. So negatif cosecant theta cotangent theta. Okey, untuk ini cotangent theta darab cosecant theta sama cotangent darab cosecant. Tadi negatif, sekarang positif. Okey, jadi apa yang awak boleh buat, tulis dalam bentuk yang sama. Cotangent darab cosecant, tadi awak tulis cosecant dulu kan. So yang ni pun awak tulis cosecant dulu. Cosecant theta cotangent theta. Sebab supaya awak nampak nanti sama ada awak perlu matikan ataupun awak perlu tambah ataupun tolakkan. Okey, kalau dia terswap nanti mungkin akan menyebabkan kekeliruan sikit lah. Okey. Okey, next cotangent theta darab negatif cotangent theta adalah negatif
kotangen kuasa 2 theta. Okey, selesai. Sekarang kita akan matikan apa yang kita boleh matikan. Okey, kita tengok atas. Apa yang boleh selesaikan, kita selesaikan. Apa yang kita boleh matikan, kita akan matikan. Okey, kosekuen theta tambah kosekuen theta. Awak akan dapat 2 kosekuen theta. Okey, 2 kosekuen theta. Lepas tu kotangen theta, negatif kotangen theta tambah kotangen theta. Ini awak boleh matikan. Negatif kotangen theta tambah kotangen theta. So matilah. Okey, siap dah bahagian pengangka. Sekarang kita pergi ke bahagian penyebut pula. Kosekuen kuasa 2 theta. Ada geng? Tak ada, salin balik. Kosekuen kuasa 2 theta. Kemudian negatif kosekuen theta, kotangen theta tambah kosekuen theta, kotangen theta. So negatif positif, mati. Okey, negatif kotangen theta pun tak ada geng, jadi tulis semula negatif kotangen kuasa 2 theta. Okey, kita dah mudahkan. Oh, buruknya cikgu punya garisan. Okey, kita dah mudahkan. Lepas dah mudahkan, barulah kita boleh guna kita punya rumus. Okey, iaitu dalam kes ni kita pakai rumus identiti asas. So, tengok dalam rumus identiti asas, kita bandingkan sekarang. Dalam rumus, dia kata kosekuen kuasa 2A, sekarang ni A ni adalah theta, sama dengan 1 tambah kotangen kuasa 2A. Dalam kes ni, kosekuen kuasa 2 theta tolak kotangen kuasa 2 theta. So, macam mana kita boleh develop persamaan yang ini daripada persamaan asal? Kalau perhatikan, bila kita alihkan kotangen theta, kotangen kuasa 2A ni ke kiri, kita akan dapat kosekuen kuasa 2A tolak kotangen kuasa 2A sama dengan 1. Kan ke sama ni? Okey. Cuma dia punya simbol untuk sudut saja. Sini A dengan A, sini theta dengan theta. Tak ada masalah pun, sebab itu hanya nak merujuk kepada sudut dia. So, kita boleh rumuskan ini adalah bersamaan dengan 1. Okey, yang ini adalah 1. Okey, ini 1. Jadi, kita boleh tulis. Okey, sama dengan 2 kosekuen theta per 1. Bila per 1 dalam pecahan, maksudnya kita anggap dia tak ada lah kan. Sebab per 1, apa saja per 1 dapat balik dia punya pengangka. 2 kosek theta, kosekuen theta. So, inilah jawapan dia. Terus sama dengan dia punya kehendak soalan, sama dengan 2 kosekuen theta. Okey. So, bila dah sama, 2 kosekuen theta ni berada di right hand side. Jadi, buat dalam kurungan right hand side. So, tak perlulah kita nak kembangkan yang belah kanan, sebab kita dah terus dapat. Okey. Dah siap. Yang pertama, dia suruh buktikan. Okey, seterusnya dia suruh awak selesaikan. So, cikgu buat sebelah supaya kita boleh nampak soalan dia sekali. Okey, frame kecil kan. Macam tu lah. Okey, so cikgu buat sebelah. Jadi, tengok di sini untuk selesaikan. Okey, seterusnya selesaikan persamaan trigonometri. Okey, dia bagi persamaan trigonometri. Kali ni dia nak confusekan awak. Dia bagi 1 per kosekuen X tambah kotangen X tambah 1 per kosekuen X tolak kotangen X. So, sama tak? Sini X, 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 X. Sini theta, theta. Tengok sebelah sama dengan 3 sin X. So, ini persamaan yang ini, walaupun sudutnya setelah diubah kepada X, tetapi ia masihlah sama dengan yang asal, iaitu 1 per kosekuen theta tambah kotangen theta tambah 1 per kosekuen theta tolak kotangen theta. Sama je. X dengan theta adalah merujuk kepada sudut. Okey, ada simbol untuk sudut. Boleh jadi X, boleh jadi theta, boleh jadi A macam dalam rumus kita kan. Boleh jadi Y. Suka hati dia lah dia nak bagi apa pun simbol sudut tu. Tapi bila kita baca sama. Okey, bila sama, maksudnya awak boleh konkludkan yang ini adalah nilai yang sama dengan 2 kosekuen theta. Sebab 1 per kosekuen theta kotangen theta tambah 1 per kosekuen theta tolak kotangen theta adalah sama dengan 2 kosekuen theta. Jadi, just tukar. Okey? Cikgu tunjuk salah satu yang kerja dia. Okey, mula-mula salin aja soalan. Okey, macam biasa.
1 per kosikan theta. Jangan tanya dengan cikgu. Cikgu salin soalan dapat markah tak? Salin soalan memanglah tak ada markah untuk salin soalan. Tapi awak akan memudahkan diri awak sendiri dan memudahkan pemeriksa untuk rujuk. Awak tengah buat apa sebenarnya tu? Macam itulah kan. Okey, 1 per kosikan X tolak kotangen X sama dengan 3 sin X. Okey. Ya Allah, sekali lagi betul ke design pecahan cikgu. Okey. Jadi ini, pecahan ini nilainya sama dengan 2 kosikan theta. Kita dah buat pembuktian. Bila soalan yang melibatkan yang macam ni lah kan bentuk dia, ada pembuktian, kemudian ada penyelesaian, selalu ingat dalam kepala tu, penyelesaian tu nanti akan ada kaitan dengan pembuktian walaupun awak tak boleh buktikan. Maksudnya walaupun awak tak boleh buat bahagian atas ni, okey, soalan yang pertama yang 2 markah ni awak tak boleh nak buat, jangan tinggal soalan yang kedua. Soalan yang kedua sangat senang. Okey, jangan tinggalkan soalan bawah dia, sebab soalan yang atas tu takkan mempengaruhi soalan bawah. Sebaliknya dia provide jawapan untuk soalan bawah. Okey, so kalau tak boleh buat yang ni, teruskan dengan seterusnya, selesaikan. Kemudian awak tengok yang ini telah dibuktikan dengan 2 kosikan theta. Jadi gantilah. Ni theta, gantilah dengan X. Okey, gantilah sini dengan 2 kosikan X sama dengan 3 sin X. So, apa kaitannya kosikan dengan sin? Kosikan ni, tengok huruf ketiga, dia adalah 1 per sin. Okey, so 2 dalam kurungan 1 per sin X sama dengan 3 sin X. Okey, so 2 darab 1 kita boleh tulis semula sebagai 2 per sin X sama dengan 3 sin X. Bawa pergi sini. Okey, sin X bawa pergi kanan sebab kita nak dalam bentuk linear kan. So bawa pergi kanan. Bawa pergi kanan, apa yang berlaku? Kita akan dapat 2 sama dengan 3 sin kuasa 2X. Sebab sin X darab sin X akan dapat sin kuasa 2X. Okey, kemudian nak tinggalkan sin saja ni, kita nak selesaikan trigonometri. Maksudnya, trigo duduk setempat, nombor bulat akan duduk setempat. Okey, jadi sin kuasa 2X ni dah duduk kanan, biarkan dia kat kanan. 3 kita bawa pergi sebelah. So, kita akan dapat 2 per 3 sama dengan sin kuasa 2X. Ini adalah kuasa 2. Bila kuasa 2 maksudnya nak matikan kuasa 2, awak kena square rootkan yang sebelah. Okey, awak kena square rootkan yang sebelah. Bila awak square root, awak ingat awak akan dapat jawapan positif dan negatif. Ingat yang tu. Bila awak square root, awak akan dapat jawapan positif dan negatif. Okey, cikgu extend sikit ke bawah. Okey, kejap habis tu. Okey. So, kita nak sambung. Kita tak siap lagi. Sekarang ni, sebab ni duduk kanan kan. Cikgu tak biasa pandang dia kanan. So, cikgu swap. Dia duduk kiri. Cuma, jangan ubah simbol Kita bukan alihkan yang ni ke kiri, ni ke kiri. Kita just swap macam tu je. Ke nanti awak jadi keliru bila cikgu swap. Kalau keliru, cikgu tak swap. Biar je. Okey. So, kita boleh tulis dia semula sebagai sin X sama dengan square root 2 per 3 plus minus. Jangan lupa bila buka akan dapat positif yang negatif sebab square root. Okey, so square root 2 per 3. Sebab ni pecahan, bila pakai kalkulator awak kurungkan dia ya. Square root and then kurungkan 2 per 3. Okey, so kita akan dapat jawapan 0.8165. Ambil 4 angka bererti. So 0.8165. Jadi sin X sama dengan plus minus 0.8165. Apa maksudnya plus minus ni? Sin X dan nilai. Nilai ni akan menentukan rumah mana sin X ni duduk dalam sukuan. Okey, ini adalah kita punya sukuan. Sukuan lukis bila exam. Lukis, jangan tak lukis. Okey, so aku suka tolong kawan. Bila sin X dia positif, okey, maksudnya dia punya rumah adalah pada A dan S. Dan bila negatif, maksudnya rumah dia adalah pada
T dan K. Okey, A, S, T, K. So, bila ada nilai sin X yang positif dan negatif, semua rumah dia duduk. Itu maksud dia. Okey, rumah yang positif pun dia ada. Rumah yang negatif pun dia ada. So, step yang seterusnya, kita buat shift sin X. Okey, untuk kita dapatkan sudut rujukan. So, shift sin. Shift sin 0.8165. Jangan letak negatif sebab kita nak cari sudut rujukan. So, kita dapat 54/74. Tengok soalan. Dia nak suruh awak beri jawapan anda dalam darjah dan minit. Okey, darjah dan minit. Bila bagi jawapan dalam darjah dan minit, maksudnya lepas awak dapat yang macam ni kan, awak kena tekan simbol yang begini. Cari dekat kalkulator awak simbol macam ni. Bulat, koma, koma, koma. Ada, kalkulator awak ada. Cari So, tekan je, awak akan dapat dalam bentuk minit. 54 darjah 44 minit. Okey. So, kita lihat kat situ. Alfa kita adalah 54 darjah 44 minit. Allah, terdouble pula minit cikgu. Okey, lepas tu walaupun 44 minit 9 ni awak tak payah bunda awak kekalkan dia sebagai 54 darjah 44 minit sahaja. Yang belah sini ni dia aja. Okey, abaikan. Okey, next. Kita letakkan semua sudut rujukan ni dekat setiap sukuan 54 darjah 44 minit. Sini pun sama, 54 darjah 44 minit. Okey, sini pun 54 darjah 44 minit. Yang sini 54 darjah 44 minit. Penuh. Okey, dah siap yang tu, barulah kita cari nilai X. Okey, baru kita boleh cari nilai X. Yang pertama, laluan yang pertama, dia stop sampai sini. Jadi, salin saja semula. Allah, campak pula pennya 54 darjah 44 minit. Okey. Kemudian lalu di sukuan yang kedua. Bila sampai sukuan yang kedua, rumusnya adalah 180 tolak 54 darjah 44 minit. So 180 tolak 54 darjah 44 minit. Okey, dapat tukar kepada minit 125 darjah 16 minit. So, jawapan kedua adalah 125 darjah 16 minit. Okey. Sambung, pergi sukuan yang ketiga. Bila sampai sukuan yang ketiga, maksudnya 180 kena tambah dengan 54 darjah 44 minit. Okey, tekan je yang sama untuk dapatkan unit dia. Tekan. Walaupun dia keluar darjah-darjah, tapi kalkulator kita baca sebagai 54 darjah dan 44 minit. Okey, dapat jawapan dalam pecahan, tukar kepada darjah dan minit. So, jawapan dia adalah 234 darjah 44 minit. 234 darjah 44 minit. Okey, lepas tu last sekali bila dia lalu sukuan yang keempat. Okey, 360 tolak 54 darjah 44 minit. Awak akan dapat jawapan 305 darjah 16 minit. Okey, 305 darjah 16 minit. Okey, selesai. Inilah jawapan yang terakhir. Jadi kita dah pun buat kedua-duanya. Kita dah buktikan dan kita dah selesaikan. Okay, kalau perhatikan, bila selesaikan ni, maksudnya kita cari nilai X, kan? Kalau dalam lakaran graf pun kita cari berapa yang bertembung ataupun bersilang. Dalam lukisan graf, itu paling obvious lah. Kita memang cari betul-betul nilai X pada titik persilangan. Okey, so itu saja untuk video kali ni. Cikgu harap awak dapat buat. Okey, untuk soalan nombor 3 ni, cuba buat di rumah. Okey, cuba buat di rumah. Bagi cikgu soalan ni agak mudah lah dia punya pembuktian. Cuma mungkin bila awak kembangkan ni, kalau awak tak berhati-hati, mungkin di situ akan ada careless mistake. Tapi macam cikgu cakap tadi, soalan pembuktian
takkan mengganggu soalan penyelesaian. Sebaliknya, dia provide markah dan clue untuk soalan penyelesaian. Okey? So, itu sahaja untuk hari ini. Kalau rasa video cikgu bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan komen dekat bawah. Okey? Terima kasih.